Baik, jadi dalam keadaan suami telah meninggalkan isteri lebih daripada 3 bulan ke atas. Jadi dekat sini meninggalkan ni ada dua keadaan. Itu keadaan yang pertama, kalau suami telah meninggalkan isteri tanpa isteri tahu di mana suami berada. Ataupun yang kedua, suami telah meninggalkan isteri tetapi isteri tahu di mana suami itu berada. Jadi dalam dua keadaan ni dia adalah proses yang berbeza. Baik, saya terangkan. Yang pertama, kita ambil contoh di mana keadaan suami keluar dari rumah meninggalkan isteri, tetapi isteri tak tahu di mana suami berada. Jadi perkara pertama yang perlu dilakukan adalah kamu perlu tahu di mana alamat terakhir suami berada. Contohnya dia berada di kampung dia ke, ataupun berada di rumah ibu bapa dia. Jadi dekat situ kita akan hantar dokumen perceraian itu di alamat tersebut. Sebab itu adalah alamat yang terakhir yang puan tahu dia berada. Jadi tak ada masalah. Jadi apabila kita hantar surat di alamat yang terakhir tersebut, jika ada orang, contoh adik-beradik kepada suami ataupun kawan-kawan kepada suami, jadi memang tidak sempurna, serahan dokumen mahkamah tidak sempurna, tetapi paling kurang waris-waris tersebut boleh menyampaikan kepada suami bahawa isteri telah pun memfailkan kes perceraian di mahkamah. Jadi apabila perkara tersebut dah buat, mahkamah akan bagi satu tarikh baru untuk pihak isteri ini memfailkan satu kaedah lain pula, iaitu dengan membuat penyerahan secara gantian. Gantian itu apa? Gantian itu adalah di mana kita akan mohon dekat mahkamah untuk membuat serahan saman kepada suami dengan kaedah yang lain pula. Itu kebiasaannya. Yang pertama, kita akan tampal surat dokumen mahkamah kita tu di alamat terakhir suami. Ataupun yang kedua, boleh juga isteri menampal sesalinan saman tersebut di koryah masjid ataupun surau di kawasan tempat tinggal yang suami berada. Itu yang kedua. Ataupun yang ketiga, boleh juga kita membuat satu iklan di akhbar tempatan. Maknanya kita akan buat satu iklan kecil dekat surat khabar. Ikutlah surat khabar apa pun itu, surat khabar Posmo ke, Sinar Harian ke, kita akan buat iklan di dalam surat khabar tersebut. Ataupun yang terakhir adalah kita juga boleh menampal sesalinan saman di papan kenyataan mahkamah di mana yang kita failkan kes tu lah. Jadi daripada empat kaedah ni kita boleh pilih mana kaedah yang sesuai, di mana kita boleh meyakinkan mahkamah bahawa dengan kaedah ini adalah cara yang terakhir untuk kita memaklumkan pada suami yang kita ni nak failkan kes perceraian. Faham kan? Itu yang pertama. Okey, yang kedua pula, macam mana nak buat kalau suami telah tinggalkan kita tetapi kita tahu dia ada kat mana. Contoh dia duduk di rumah sewa dengan kawan-kawannya ke, ataupun dia tinggal dekat rumah ibu bapa suami. Jadi kita tahu dia di mana. Tapi kita ada usaha untuk telefon suami untuk tanya dia ni apa, ada masalah dan sebagainya, tetapi suami enggan untuk balik dan tidak mahu bagi kerjasama. Jadi bagi saya itu tak ada masalah. Jadi kalau kita tahu dia di mana, dia lebih mudah lah. Maknanya empat kaedah yang saya sebutkan tadi kita tak perlu lagi buat. Sebaliknya kita ada dokumen saman mahkamah itu, kita terus buat serahan kepada suami. Jadi dah macam tu selesai. Jadi apabila kita dah buat serahan tersebut sempurna, jadi apabila kita hadir di hadapan hakim dan kita dapati suami tak hadir juga. Kalau suami tak hadir juga, bertenang. Maknanya tak ada masalah. Sebenarnya prosedur mahkamah sudah pun lengkap dan mahkamah kebiasaannya menganggap bahawa suami itu tidak lagi berminat untuk mendengar
kes tersebut ataupun dia juga bersetuju dengan fakta yang disterifikan di mahkamah. Jadi mahkamah akan bagi satu date baru untuk membenarkan perbicaraan isteri secara sebelah pihak sahaja. Nampak? Jadi benda tu bagus. Sebab kadang-kadang ramai orang yang tak faham, kalau suami tak hadir mahkamah, macam mana kes saya akan gantung tak bertali, kes saya tak akan selesai. Tak sebenarnya. Jadi kalau puan berada di keadaan kedua, yang saya sebutkan tadi, serahan pun dah sempurna, maka kita boleh bicara secara sebelah pihak sahaja. Namun perlu disokong oleh saksi lah. Saksi tu wajar lah kena ada, saksi untuk menyokong keterangan kita. Okey, jadi itu kaedah-kaedah macam mana kita nak buat apabila suami telah meninggal